Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, hari ini cikgu akan sambung topik 1.4 iaitu elektrolisis. Okey, sebelum cikgu masuk tentang elektrolit dan bukan elektrolit, cikgu nak kenalkan awak sel elektrolisis. Okey, sel elektrolisis adalah sel yang menggunakan sumber tenaga elektrik ataupun sel kering ataupun bateri untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, jadi sel elektrolisis ni adalah sel yang mengubah tenaga elektrik ataupun yang menggunakan tenaga elektrik untuk menghasilkan tindak balas kimia. Berbeza dengan sel kimia yang kita dah belajar dalam 1.3. Kalau sel kimia, dia akan mengubah tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Tetapi untuk sel elektrolisis, perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey, dan dalam sel elektrolisis ni mesti ada sel kering ataupun bateri, elektrod dan elektrolit. Wajib ada elektrolit. Elektrolit tu apa? Okey. Mari cikgu terangkan. Elektrolit adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Apa maksud keadaan lebur? Keadaan lebur maksudnya pepejal itu awak panaskan sehingga dia melebur menjadi cecair. Okey, manakala bukan elektrolit ialah bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okey, kita lihat satu-satu. Elektrolit biasanya adalah sebatian ion. Dan sebatian ion ni dia ada dua keadaan. Satu pepejal, satu lagi dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Okey, untuk pepejal, pepejal sebatian ion tidak boleh mengkonduksi elektrik. Kerana apa? Kerana dalam keadaan pepejal, ion dalam keadaan pepejal mempunyai struktur kekisi. Maksudnya ion tu berada rapat-rapat dalam keadaan pepejal. Zarah dia rapat. Jadi ion tidak boleh bebas bergerak atau membawa cas elektrik. Sebab tu dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Manakala sebatian ion dalam keadaan leburan atau larutan aqueous, dia boleh mengkonduksi elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak yang boleh membawa cas-cas elektrik. Okey. Selain itu, asid dan alkali pun terbagi kepada dua. Asid dan alkali tanpa kehadiran air tidak boleh mengalirkan elektrik ataupun tidak boleh mengkonduksi elektrik kerana tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. Tanpa kehadiran air ni maksudnya asid dalam keadaan glasial, kering. Asid kering. Okey, dengan kehadiran air, contohnya asid hidroklorik cair, asid sulfurik cair, itu baru boleh mengion dalam air dan mengkonduksi elektrik. Kerana apa? Kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Okey, ini adalah elektrolit. Okey, bahan bukan elektrolit pula adalah sebatian kovalen. Sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksi elektrik kerana sebatian kovalen wujud sebagai molekul. Dia tidak ada ion-ion yang bebas bergerak untuk membawa cas elektrik. Okey, contoh elektrolit. Larutan natrium klorida, leburan plumbum 2 bromida dan semua sebatian ion serta asid dan alkali dalam keadaan larutan dan aqueous. Okey, bukan elektrolit pula adalah semua sebatian kovalen. Contohnya naftalina dan larutan glukosa. Okey, ini tadi cikgu dah terangkan dalam rajah tu kenapa leburan plumbum 2 bromida dan larutan natrium klorida mengandungi adalah elektrolit. Kerana ia mengandungi ion-ion yang bebas bergerak dan boleh membawa cas elektrik. Manakala asetamida dan glukosa pula adalah contoh bukan elektrolit kerana ia terdiri daripada molekul-molekul yang neutral. Dia tak ada ion positif dan ion negatif, jadi dia tidak ada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, ini contoh elektrolit. Ini tadi contoh leburan plumbum 2 bromida.
Awak dah panaskan, dia akan jadi leburan lah. Asalnya ini adalah pepejal plumbum 2 bromida ataupun serbuk plumbum 2 bromida. Okey, bila awak panaskan, dia melebur, dia akan hasilkan ion Pb2 positif dan ion bromida Br negatif. Jadi ion-ion ini akan bebas bergerak dan akhirnya akan menyalakan mentol. Begitu juga larutan natrium klorida. Dia akan dia ada ion-ion yang bebas bergerak, iaitu ion natrium Na positif, ion klorida Cl negatif dan ion air hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Okey, apa perbezaan antara konduktor dan elektrolit? Sebelum ni di menengah rendah awak dah banyak belajar tentang konduktor. Konduktor ni boleh mengalirkan arus elektrik juga. Elektrolit pun boleh. Tetapi apa beza dia? Okey, bezanya kalau konduktor dia boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal atau leburan. Tetapi dia tidak mengalami perubahan kimia. Berbeza dengan elektrolit. Elektrolit hanya bahan yang mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Maksudnya elektrolit dalam keadaan pepejal dia tidak boleh mengkonduksi elektrik. Okey, yang kedua, konduktor boleh mengalirkan arus elektrik tanpa mengalami penguraian. Maksudnya dia tak ada penguraian kepada ion positif, ion negatif, tak ada. Tetapi kalau elektrolit, dia boleh mengalirkan arus elektrik dan mengalami penguraian kepada juzuk unsur-unsurnya. Contohnya tadi leburan plumbum 2 bromida. Dia akan terurai kepada juzuk ion plumbum dan ion bromida. Okey. Yang ketiga, konduktor dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat elektron yang bebas bergerak. Ingat konduktor elektron yang bebas bergerak. Tetapi elektrolit dia dapat mengalirkan arus elektrik kerana terdapat ion-ion yang bebas bergerak. Okey, elektrolit ion-ion. Okey, kekonduksian elektrik semakin berkurang apabila suhu semakin meningkat. Manakala kekonduksian elektrik bagi elektrolit adalah semakin bertambah apabila suhu semakin meningkat. Okey, contoh konduktor ialah logam dan grafit. Contoh elektrolit pula adalah sebatian ion serta asid dan alkali. Baik, jadi cikgu harap awak dah boleh huraikan apa itu proses elektrolisis dan apa elektrolit dan bukan elektrolit serta perbezaan antara konduktor dan elektrolit. Okey, sekarang cikgu nak masuk kepada elektrolisis sebatian leburan. Okey, apakah maksud elektrolisis? Okey, elektrolisis adalah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau larutan aqueous. Maksudnya proses penguraian suatu elektrolit kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey. Contoh Okey, ini raja elektrolisis tadi. Awal-awal tadi cikgu dah terangkan dalam elektrolisis mesti ada bateri atau sel kering, kemudian dua elektrod iaitu anod dan katod. Okey, dan awak kena tahulah sambungan anod, elektrod anod mesti disambungkan kepada terminal positif bateri. Manakala elektrod katod disambungkan kepada terminal negatif bateri. Dan yang ketiga mesti ada elektrolit. Elektrolit ni tadi adalah dalam keadaan leburan ataupun larutan dan aqueous. Okey, semasa elektrolisis, mengapakah mentol hanya menyala apabila plumbum 2 bromida telah lebur? Okey, tadi kan. Kenapa? Sebab plumbum 2 bromida ialah sebatian ion yang mengandungi ion plumbum 2 positif dan ion bromida. Okey. Sebab itu bila dia melebur, dia boleh mengalirkan arus elektrik dan mentol boleh menyala. Tetapi pepejal plumbum 2 bromida tidak boleh mengalirkan arus elektrik kerana tiada ion yang bergerak dalam keadaan pepejal. Maksudnya
pada waktu itu ion plumbum 2 dan ion bromida berada dalam struktur kekisi ion yang tetap. Okey. Okey, kita lihat Raja. Okey, ni dalam leburan plumbum 2 bromida hanya ada 2 ion sahaja, iaitu ion plumbum 2 dan ion bromida. Sebab dia leburan jadi dia tak ada air. Bila tak ada air dia tak akan ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Yang itu awak kena hati-hati. Bila leburan dia hanya ada 2 ion, tapi bila dia larutan ataupun aqueous dia ada 4 ion sebab dia termasuk dengan ion air, iaitu ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey, sekarang kita fokus kepada leburan dulu. Larutan dengan aqueous next week. Okey. Okey, ion plumbum dan ion bromida. Kalau awak lihat pada raja ni, apabila arus elektrik dialirkan ke leburan plumbum 2 bromida, ion bromida akan bergerak ke anod. Ion bromida akan bergerak ke anod dan membebaskan elektron. Okey, manakala ion plumbum 2 akan bergerak ke katod dan menerima elektron. Okey, macam mana kita nak baca persamaan setengah ni? Okey. Sewaktu ion bromida bergerak ke anod, 2 ion bromida akan membebaskan 2 elektron untuk membentuk gas bromin. Jadi dalam eksperimen ni awak akan nampak gas perang terbebas. Okey, gas perang tu adalah gas bromin. Okey, manakala di katod, ion plumbum akan menerima 2 elektron untuk menghasilkan atom plumbum. Bila atom plumbum maksudnya awak akan nampak pepejal kelabu berkilat. Pepejal kelabu berkilat tu adalah atom plumbum. Okey. Jadi apa yang berlaku di anod tadi bila ion bromida telah membebaskan 2 elektron, tindak balas pengoksidaan telah berlaku. Manakala di katod, apabila ion plumbum menerima 2 elektron dan membentuk atom plumbum, tindak balas penurunan berlaku. Okey, setengah persamaan awak tulis balik dua-dua, kemudian awak tulis persamaan ion keseluruhan. Ingat lagi ke tak macam mana cara nak menulis persamaan ion keseluruhan? Cancelkan elektron dia. Jadi awak akan dapat persamaan ion keseluruhan Pb2 positif tambah 2Br negatif menghasilkan atom plumbum dan gas bromin. Okey, itu sahaja untuk topik hari ini. Okey, kalau ada soalan awak boleh PM cikgu. Okey, terima kasih. Selepas ini awak boleh jawab soalan kuis berkaitan elektrolit dan bukan elektrolit.